سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita tinggikan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi meneruskan sedikit perbincangan ilmu yang berkaitan dengan muamalat ataupun ekonomi dan muamalat. Jadi hari ini kita akan masuk satu topik yang baru. Sebelum ni seperti mana yang kita telah bincangkan, biasanya kuliah saya pada waktu pagi, subuh. Jadi kita telah bincangkan beberapa topik, antaranya berkaitan dengan cara pembersihan harta dalam Islam dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan masuk topik yang baru. Mungkin bukan topik muamalat, tapi dia berkaitan dengan muamalat. Dia masuk sedikit berkaitan dengan ekonomi, iaitu tajuknya adalah pengagihan kekayaan di dalam Islam. Pengagihan kekayaan di dalam Islam. Jadi pada hari ini, pada malam ni kita akan sentuh beberapa topik, yakni apakah makna kaya dalam Islam, apakah pandangan ekonomi dari sudut Islam, apakah pandangan ekonomi dari sudut sekular ataupun yang bukan Islam, dan apakah kaedah-kaedah pengagihan kekayaan yang ada dan matlamat ataupun fungsi pengagihan kekayaan di dalam Islam. Jadi kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu makna kaya, makna kekayaan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kaya adalah orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hati ataupun jiwanya. Maksudnya apa? Orang yang kaya hati dan jiwa ni adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kekayaan yang sebenar-benar kekayaan, iaitu kekayaan bukan pada harta tetapi orang yang kaya jiwanya. Dia sentiasa merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Jadi itu definisi kaya dari sudut Islam. Dan kalau kita masuk sebelum kita masuk kepada kekayaan dari sudut ekonomi, jadi saya ingin kongsikan sedikit apa bila kita kata ekonomi ni, apa maksud ekonomi ni sebenarnya. Kalau orang tanya kita apa maksud ekonomi, kita nak jawab apa. Jadi ekonomi ni kalau dari sudut pandang ekonomi yang bukan Islam, yang biasa, yang kita biasa dengar, ekonomi ni adalah satu kajian tentang sumber alam yang sangat terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak ada had. Saya ulang balik. Ekonomi ni adalah kajian kaitan antara sumber alam yang terhad kepada keinginan manusia yang tidak ada had. Jadi menurut sudut pandang definisi ekonomi yang saya sebutkan tadi, mereka meletakkan kepentingan kepada aspek material semata-mata. Kalau kita telusuri definisinya secara lebih mendalam, tidak ada unsur kerohanian dalam pembincangan ekonomi tersebut. Hanya membincangkan tentang macam mana kita nak agihkan kekayaan sumber alam ni yang terhad bagi mereka, terhad untuk keinginan manusia. Manusia ni dia keinginan dia terlampau banyak. Jadi macam mana nak uruskan sumber alam untuk keinginan yang tidak terhad. Jadi kalau kita pandang dari sudut ekonomi Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sumber yang tidak terhad. Sumber alam ni dia adalah sumber yang tidak terhad. Kenapa tidak terhad? Kerana kita sebenarnya bukanlah sumber itu yang terhad, tetapi pengetahuan kita yang terhad. Bagaimana kita nak gunakan sumber yang Allah Ta'ala telah berikan. Mungkin zaman dahulu tidak tahu cara nak menggali petroleum dan sebagainya, tapi hari ini kita tahu. Jadi ada banyak kekangan ataupun kekurangan daripada
pihak kita manusia untuk menggunakan sumber yang Allah Ta'ala telah berikan. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan sumber yang terhad, yang tidak cukup untuk manusia. Allah Ta'ala telah mencukupkan kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi seterusnya kita masuk berkaitan dengan kekayaan ataupun kita kata harta. Jadi untuk kita faham kekayaan ni, harta ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah telah amanahkan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang diberikannya kepada kamu. Jadi harta yang kita ada sekarang adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini asas yang kita kena faham sebelum kita bincang lebih jauh. Jadi harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah telah amanahkan kepada kita untuk digunakan sebaiknya. Dan harta ni kita kalau boleh kita hanya terlibat dalam proses untuk mendapatkan sesuatu saja. Proses untuk dapatkan harta je kita boleh terlibat. Nak kata ada limitasi dalam keterlibatan kita dalam kekayaan ataupun harta. Contoh, kalau kita ada biji benih, kita cuba tanam. Jadi usaha kita adalah setakat kita tanam biji benih dan kita cuba siram dan sebagainya, kita bajakan, kita jaga daripada binatang perosak. Itu sahaja limitasi kita. Yang menumbuhkan biji benih itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, a-antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Merujuk kepada penanaman benih tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman juga, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka memilikinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan binatang-binatang haiwan yang mengeluarkan haiwan-haiwan daripada rahim ibunya. Jadi kemudian haiwan-haiwan itu dimiliki oleh manusia. Jadi setakat kita pelihara kambing, ayam dan sebagainya, yang membiakkan haiwan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada limitasi dalam keterlibatan kita dalam kekayaan. Dan kalau kita nak pergi lagi dalam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, termasuklah harta tadi. Harta kan Allah Ta'ala berikan, kekayaan Allah Ta'ala berikan. Jadi dengan kekayaan itu, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah, carilah akhirat dengan kekayaan yang Allah Ta'ala berikan. Dan Allah Ta'ala sambung ayat tu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kebaikan dalam bentuk kekayaan. Jadi dengan kekayaan itu kita berbuat baiklah dengan kekayaan yang kita ada. Contohnya seperti biasa kita mengeluarkan zakat, sekiranya kita layak mengeluarkan zakat. Kalau tidak layak mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan sedekah, ataupun kita melaksanakan zakat fitrah, ataupun kita kalau ada nafkah, kita berikan nafkah, dan kalau ada wakaf, kita keluarkan wakaf. Jadi harta yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala cakap, wa ahsin kama ahsanallahu alaik, buat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah buat baik kepada kita. Dan Allah Ta'ala sambung, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Jadi dalam menguruskan harta, kekayaan ni ada dua. Tadi Allah Ta'ala dah sebut berbuat baik dengan harta, dan kedua, jangan buat kerosakan di muka bumi. Jadi dengan harta kita, jangan kita buat kerosakan. Kita guna harta kita contohnya untuk
menganiaya orang lain, ataupun kita guna untuk melakukan rasuah, ataupun kita terlibat dengan sistem riba, ataupun kita apa sahaja yang kita gunakan harta kita yang melibatkan kerosakan di muka bumi ini. Jadi itulah limitasi kita dalam memiliki kekayaan. Kita memang ada keinginan yang banyak dalam menguruskan harta kita, tapi Allah Ta'ala telah meletakkan limitasi berbuat baik dengan harta, dan yang kedua, jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi ada satu Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman ketika mana menceritakan kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una wa an naf'alu fi amwalina ma nasha'. Maksudnya, adakah solatmu menyuruhmu meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau menghentikan apa yang kami suka lakukan dengan harta kami sendiri? Jadi ini kata-kata kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Dia kata, adakah engkau nak menghentikan daripada kami melakukan apa saja yang kami suka dekat harta kami? Jadi di sini ada satu kita kata sudut pandang bagaimana manusia memandang harta dengan pandangan bahawasanya mereka berhak melakukan apa sahaja terhadap harta mereka. Dan Nabi Syuaib datang sebagai utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beritahu, harta ni dia ada cara dia nak gunakan, bukan sesuka hati kita nak guna. Jadi di sini kita tahu bahawasanya harta ada limitasi dalam kita menguruskan harta. Okey. Sekarang kita masuk kepada pengagihan harta. Macam mana pengagihan kekayaan ni bermula dan macam mana dia berlaku? Jadi secara asasnya, contoh, kalau saya nak keluarkan satu produk, contohnya saya nak buat gelas. Bila saya nak buat gelas, akan ada beberapa faktor yang saya perlukan untuk buat gelas. Yang pertama, kita kena ada modal. Kena ada modal, kena ada duit. Nak buat kilang, kena ada mesin-mesin dalam kilang. Itu yang pertama, kena ada modal. Yang kedua, kena ada tenaga buruh, tenaga manusia. Jadi orang yang menguruskan, orang yang menjadi operator kepada kilang tersebut. Dan yang ketiga, kena ada tanah. Kilang tu nak letak kat mana? Kena ada tanah di bawahnya. Jadi ni secara mudahnya, jadi kekayaan ni, kalau kita nak pandang dari sudut asasnya, orang yang terlibat dengan tiga benda ni saja yang berhak mendapat kekayaan. Sebab dia ada modal, dia ada tenaga manusia, dan dia ada tanah. Jadi orang-orang ni sahaja yang boleh mendapat kekayaan. Jadi di situ ada keadilan lah. Maksudnya kalau orang tu bekerja di kilang tersebut, dia akan dapat gaji. Contoh tanah tu, tanah orang lain, disewakan tanah tu, dia dapat kutip sewa tanah. Dan orang yang keluarkan gelas tadi, dijual, dia dapat untung. Jadi dia dapat duit. Jadi kekayaan di dalam alam ni berputar dari tiga benda ni secara asasnya. So kalau kita duduk diam, tak buat apa-apa, memang kita tak akan dapat kekayaan. Semua sumber alam ni kita tak akan dapat kalau kita duduk diam. Jadi itu asasnya. Tapi kalau kita nak pandang alam ni, kita kena pandang macam mana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri panduan dalam agama. Dan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Makanlah dari buah ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya pada hari memetik atau menuai. Kalau kita fikir daripada tanah tu, kita tanam pokok, kita ada berbuah, buah tu kita punya, kita boleh jual dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala sebut wa atu haqqahu yawma hasadih, dan keluarkanlah haknya pada hari memetik atau menuai. Jadi dalam pada kita nak menuai tu ada hak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan hak dalam kita mengagihkan kekayaan kita. Jadi dengan buah tadi kita kena keluarkan hak. Hak itu apa? Hak itu zakat. Kita kena keluarkan zakat. Jadi
dalam kita mengagihkan kekayaan ini, ada hak-hak Allah Ta'ala yang di mana kita kena letakkan keadilan dalam mengagihkan kekayaan, berkongsi kekayaan. Jadi dalam pengagihan harta ni, kita nampak tadi ada keadilan. Tapi Islam bukan sekadar adil. Islam ada satu konsep yang dinamakan sebagai ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Jadi adilnya Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita bekerja kita dapat gaji, kita tanam pokok, kita berbuah, kita boleh makan. Tapi di mana ihsannya adalah bila mana kita berikan harta kita kepada orang yang pada asalnya dia tak terlibat pun dalam mengeluarkan produk-produk tadi. Dia tak terlibat dalam pekerjaan, dia tak terlibat dalam memiliki tanah, dia tak terlibat dalam bisnes untuk mengeluarkan produk seperti gelas tadi contohnya. Ada golongan-golongan yang tak terlibat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hak. Contohnya zakat tadi. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini kisah bagaimana Allah Ta'ala bercerita tentang manusia ni dicipta dalam keadaan yang bakhil, kedekut. Tetapi orang-orang yang solat, mereka tidak ada sifat-sifat kedekut. Dan orang-orang yang solat juga bukan saja orang yang solat, bahkan orang-orang yang mengeluarkan hartanya kepada lisa'ili wal mahrum, kepada orang yang meminta sedekah ataupun orang yang tidak meminta sedekah. Maksudnya orang-orang beriman ni, dia diminta untuk mengeluarkan hartanya supaya tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang bakhil. Jadi di sini kita dapat simpulkan, Islam bukan sahaja memandang orang yang terlibat dalam tiga benda tadi, yang ada tanah, yang bekerja, yang keluarkan produk untuk dijual. Bahkan Islam memandang secara menyeluruh macam mana kekayaan alam ni bukan sahaja dapat kepada mereka, tetapi diagihkan kepada orang-orang yang lain yang memerlukan. Orang-orang susah, contohnya fakir miskin, mereka memerlukan. Orang fakir miskin mungkin tidak ada peluang untuk bekerja, tidak ada peluang nak memiliki tanah, tak ada peluang nak memiliki kilang untuk keluarkan produk, dan tidak layak untuk bekerja contohnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan haknya untuk, dan menyeru manusia untuk berlaku ihsan, untuk agihkan, bukan saja berikan kepada mereka tetapi berikan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Okey. Jadi sekarang kita faham ada dua golongan yang akan dapat kekayaan. Jadi golongan pertama yang bekerja tadi, yang ada tanah, yang buat bisnes. Dan orang yang bisnes, orang yang ada tanah, orang yang bekerja ni, dia akan salurkan kekayaan dia kepada golongan-golongan yang kedua. Kita panggil golongan sekunder. Jadi ada banyak, kita akan go through satu-satu. Ada zakat. Yang pertama zakat diberikan kepada asnaf, dan yang kedua kepada faraid, kepada pewaris melalui faraid. Yang ketiga nafkah kepada keluarga. Yang keempat wasiat. Wasiat juga satu bentuk pengagihan harta. Yang kelima wakaf, dan yang keenam cukai. Jadi kita kalau ada harta, kita jangan gunakan sewenang-wenangnya. Sebab Allah Ta'ala yang berikan harta kepada kita, kita kena ingat Allah Ta'ala bagi harta dekat aku, memang aku layak untuk dapat harta sebab aku bekerja, tetapi dalam pada masa yang sama ada hak orang lain yang perlu aku tunaikan. Antaranya golongan yang saya sebutkan tadilah. Jadi jangan gunakan harta kita sewenang-wenangnya. Jadi matlamat pengagihan harta dalam Islam ni, daripada cerita saya tadi, kita dapat simpulkan kepada beberapa perkara. Yang pertama, mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal. Mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal. Maksudnya orang yang bekerja dia dapat upah contohnya. Orang yang ada tanah, dia dapat gunakan tanah dengan sebaiknya, dia dapat upah ataupun sewaan tanah. Dia bukannya macam dia kerja saja-saja, tak dapat apa-apa. Tidak. Dia satu-satu ekonomi, sistem ekonomi yang praktikal, semua orang boleh participate dalam sistem tersebut. Dan yang kedua, setiap individu mendapat hak masing-masing. Ini penting kerana orang yang bekerja dia dapat duit, orang yang susah dibantu. Jadi setiap individu mendapat hak masing-masing. Hak ni adalah hak yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, bukan manusia. Allah Taala yang tetapkan dalam Al-Quran.
Diseru untuk mengeluarkan zakat, diseru untuk bersedekah dan sebagainya. Dan yang ketiga yang penting, ini antara matlamat yang penting, membasmi penumpuan harta. Membasmi penumpuan harta. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak nak harta tu tertumpu dalam satu tempat sahaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Jadi kita sedia tahu sekarang ni kita ada jurang yang besar. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Jadi tujuan matlamat pengagihan harta dalam Islam ni untuk kita kurangkan gap. Sebagaimana firman Allah dalam Quran di tempat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah Ta'ala sebut, kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia. Maksud Allah Ta'ala dah bahagikan dekat kita keperluan hidup kita di dunia. Dan setengah daripada kita dijadikan kaya, dan setengah daripada kita dijadikan miskin. Dan kami telah menjadikan darjat setengah mereka tinggi dari darjat setengah yang lain. Maksudnya ada yang tinggi darjatnya dari segi kekayaan itu, ada yang kaya, ada yang miskin. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebahagian daripada mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupan dari bantuan setengahnya yang lain. Jadi Allah Ta'ala dah susun dalam dunia ni memang akan ada yang kaya, memang akan ada yang miskin. Memang ada orang yang darjatnya lagi tinggi, ada orang darjatnya lagi rendah. Dan bila mana berlaku keadaan seperti itu, orang kaya hendaklah membantu kehidupan orang-orang yang miskin, sebagaimana firman tadi. Dan kalau kita kaitkan dengan firman yang saya sebutkan sebelum ni, la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, janganlah supaya harta tu berputar-putar dalam kalangan orang kaya sahaja. Jadi berbalik kepada semua yang saya cerita tadi, orang-orang kaya hendaklah mengagihkan harta-harta mereka. Jangan biarkan harta-harta itu terkumpul, kerana harta ataupun kita kata duit ni bukanlah tujuan. Tujuan diciptakan duit adalah bukan untuk dikumpul. Tujuan diciptakan duit, emas dan perak, mata wang adalah untuk digunakan. Kita boleh kumpul tapi untuk kegunaan masa hadapan. Sebab ada orang dia bila kita kata macam mana, kenapa awak nak kumpul duit banyak-banyak, dia tak ada sebab. Ada orang dia macam tu, dia tak ada sebab nak kumpul duit. Dia nak duit je. Dia nak kumpul duit banyak-banyak, bagi dia kepuasan. Jadi penciptaan wang, emas dan perak, tujuannya adalah bukan untuk dikumpul tapi untuk digunakan. Jadi itu adalah beberapa matlamat pengagihan kewangan di dalam kekayaan di dalam Islam. Jadi apa fungsi? Jadi ini bahagian yang seterusnya. Apakah fungsi pengagihan ni? Yang pertama, merupakan manifestasi rasa syukur. Jadi macam mana kita nak tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah antaranya dengan cara kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, kita berwakaf dan sebagainya. Dan yang kedua, dia membebaskan kita daripada kebinasaan, ketakutan dan kesedihan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil. Jadi orang yang bakhil ni Allah Ta'ala sebut dia seakan mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Jadi untuk kita tidak membinasakan diri kita, kita hendaklah mengagihkan kekayaan kita dengan bersedekah dan sebagainya. Ketiga, membersihkan harta, menguci dan menenangkan jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengan engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Jadi kalau kita rasa akhlak kita buruk, kita cuba nak perbaiki akhlak kita, kita nak bersihkan diri kita, kita rasa tak tenang dan sebagainya, mungkin ada sebahagian harta kita yang kita tak tahu sebenarnya harta itu layak untuk dizakatkan, ataupun kita dah lama tak bersedekah. Jadi ini atas kertas memang kita tak nampak lah, sebab dia berkaitan dengan rohani kita.
Jadi kalau kita rasa kita nak tenang, kita rasa resah dan sebagainya, kita cuba keluarkan sedekah. Tak banyak, sikit pun tak apa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut sedekah ni ataupun zakat ni, dia membersihkan kita daripada dosa dan mensucikan kita daripada akhlak yang buruk. Dan yang terakhir adalah fungsinya adalah untuk melipat gandakan rezeki kita. Jadi kita semua tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti biji benih, sebiji benih yang tumbuh merebitkan 7 tangkai. Pada satu biji benih tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Jadi pada satu dia bercambah menjadi 700, bahkan lebih. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jadi kalau kita keluarkan harta ni dalam atas kertas memang akan berkurang, tapi kita kena ingat harta tu Allah Ta'ala yang punya, Allah Ta'ala yang bagi. Jadi dengan kita keluarkan walaupun sedikit, kita akan dapat pulangan yang berlipat kali ganda, dengan syarat kita cuba untuk ikhlas, bukan dengan dia nak menunjuk-nunjuk dan kita rasa kita lebih daripada orang lain, kita rasa bongkak dan sebagainya. Sebab ada orang, dia kalau dia sedekah kadang-kadang dia campak duit tu, sebab dia rasa dia sombong, dengan takaburnya dia bersedekah dalam keadaan begitu. Jadi kita cuba elakkan segala sifat-sifat mazmumah dan kita bersedekah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niat kalau kita sedekah ni kita akan dapat lebih. Tak ada masalah. Kita mengharapkan harta kita tu berkembang disebabkan ataupun kita niatkan harta kita tu berkembang dan dapat perkembangan tu daripada Allah SWT. Tidak ada masalah. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan fungsi dan matlamat kita mengagihkan harta kita. Okey, sekarang kita masuk berkaitan sekarang ni, macam saya sebutkan tadi, ada banyak cara kita agihkan kekayaan kita. Jadi ada sebahagian cara yang di mana orang Islam je yang terlibat. Macam tadi zakat, wakaf, zakat, apa lagi, nafkah. Jadi nafkah ni macam orang Islam saja yang terlibat. Jadi ada satu konsep pengagihan harta yang di mana orang bukan Islam pun terlibat. Jadi apa dia? Satu, kita namakan sebagai jizyah. Jizyah, satu sistem percukaian pada zaman dahulu. Bukanlah cukai, tapi satu bentuk kutipan pada zaman dahulu. Jadi ada satu dinamakan sebagai jizyah, dan yang kedua dinamakan sebagai kharaj. Kharaj ni macam cukai tanah pada zaman sekarang, tapi dulu dipanggil sebagai kharaj. Jadi kita akan masuk sedikit berkaitan dengan macam mana kekayaan ni diagihkan dalam Islam pada zaman dahulu. Okey, jadi jizyah ni satu konsep yang sebenarnya ada sebelum Nabi ada lagi. Sebelum Nabi Muhammad diutuskan lagi, jizyah ni dah diamalkan sebelum kedatangan Islam. Maksudnya orang, contoh dulu bila berperang, kumpulan yang kalah, negara yang kalah, dia akan bayar ufti kepada golongan yang menang. Jadi negara yang kalah akan bayar ufti kepada golongan yang menang. Jadi konsepnya lebih kurang, tapi Islam ubah sikit. Okey, jadi jizyah ni mengikut definisi adalah yuran yang harus dikeluarkan oleh orang kafir yang menetap di negara Islam untuk memperoleh perlindungan dan jaminan mereka, menjamin kehidupan mereka untuk hidup di sana. Jadi dulu bila mana berlakunya peperangan dan contohnya negara Islam menakluk sesebuah negara, jadi negara yang ditakluk tu, negara orang kafir tu, diminta untuk membayar jizyah. Asalnya jizyah tu sepatutnya pemerintah sahaja yang bayar, tapi pada zaman Umar kenakan setiap individu. Jadi setiap individu orang kafir dia kena bayar jizyah, kena bayar yuran kepada pemerintah Islam. Sebab di satu dia dah ditawan, jadi tapi dia nak hidup macam biasa, jadi dia kena bayar jizyah. Jadi jizyah ni juga adalah satu bentuk pengagihan harta yang melibatkan orang bukan Islam. Jadi orang bukan Islam tu dia ada harta lebihan
Jadi dia kena bayar jizyah. Kenapa saya kata harta lebihan? Sebab ada golongan yang dikecualikan daripada bayar jizyah ni. Apa golongan tersebut? Antaranya adalah golongan yang tidak mampu berperang. Contohnya kaum perempuan, anak-anak yang belum dewasa, orang tua yang lanjut usia, orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang fakir, dan banyak lagi. Jadi ada banyak golongan-golongan yang tidak perlu untuk bayar jizyah ni. Jadi dalam erti kata lain, orang yang mampu dan orang yang ada lebihan harta sahaja yang layak untuk membayar jizyah ni. Jadi ini satu bentuk macam mana diagihkan harta pada zaman dahulu. Dan jizyah ni bermula pada zaman Nabi lah. Sedikit latar belakang, dia mula pada zaman Nabi. Nabi dah buat, kemudian sahabat-sahabat sambung. Dan macam saya sebutkan tadi, jizyah ni adalah untuk mendapat perlindungan daripada negara Islam. Jadi orang Islam pada ketika itu wajib untuk mempertahankan orang-orang kafir dalam negara dia, menjaga keamanan. Dan pada ketika itu, kalau nak pergi perang, orang Islam memang wajib untuk pergi perang. Memang wajib untuk pergi perang untuk mempertahankan negara. Tapi pada ketika itu orang kafir tidak wajib. Jadi bila mana dia tidak wajib, tapi dia kena contribute juga, dia kena sumbang juga untuk negara. Jadi dia kena bayar jizyah ni. Orang Islam dah lah pergi perang, bayar zakat lagi. Jadi orang kafir pada ketika itu dia tak bayar zakat sebab tidak difardukan kepada mereka. Jadi mereka bayar jizyah. Jadi dengan bayaran jizyah tu mereka dijamin keamanan dalam negara tersebut. Orang Islam tak bayarlah jizyah sebab orang Islam dia bayar zakat. Dan ulama berbeza pendapat, adakah golongan kafir ni golongan yang tertentu sahaja ataupun semua. Jadi pendapat yang dipilih adalah semua orang kafir pada ketika itu perlu bayar jizyah. Dan bila dia masuk je Islam, automatik dia tak bayar jizyah sebab dia akan bayar zakat. Dan ada ulama berpendapat kalau negara Islam tu dia tak mampu lagi nak lindungi orang kafir tu, jizyah tu boleh dikembalikan. Dia boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir tersebut. Bahkan kalau orang kafir tu dia macam susah, dia memang tak mampu nak bayar, bukan setakat dia tak payah bayar, tapi baitul mal, benda orang yang menjaga kewangan negara pada ketika itu berhak untuk memberi sumbangan, bantu orang-orang yang susah walaupun dia orang kafir. Jadi ini kata Yusuf Al-Qaradawi, jizyah ni adalah untuk kita menutup kerosakan yang lagi besar. Apakah kerosakan yang besar? Kerosakan yang besar adalah bila mana orang kafir itu mati dalam keadaan kafir. Bila orang kafir mati dalam keadaan kafir, dia akan masuk neraka mengikut hukumnya. Tetapi untuk kita elakkan benda tu, kita tak bunuh dia, tapi kita minta jizyah, minta dibayar. Bila mana dia kena bayar, dan dalam keadaan itu dia tinggal dalam negara Islam, dia tengok bagaimana akhlak, bagaimana orang Islam hidup dan sebagainya, dengan mudah-mudahan dengan keadaan dia hidup dengan dalam suasana negara Islam, dia terdetik ataupun didatangkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Jadi instead of kita bunuh, tapi kita minta bayaran sahaja sedikit, sekiranya dia mampu, mudah-mudahan dia dilunakkan untuk menerima Islam. Itu antara hikmah yang dinukilkan oleh ulama. Dan satu lagi, kita nak bagi orang kafir pada ketika itu berpartisipasi. Sebab ada orang, dia macam, contoh kalau orang kafir pada ketika itu dia tak bayar apa-apa, dia zakat memang dia tak bayar, jadi dia tak bayar apa-apa. Jadi secara sosial yang kita akan nampak, orang yang bayar zakat tadi, dia akan cakap, alah kau ni tak bayar apa-apa pun, kau tak layak pun duduk dalam negara ni, kau tak kontribut apa-apa pun untuk negara. Jadi jizyah ni bukan sekadar kita nak duit orang kafir tu, bukan sekadar material semata-mata, tetapi kita nak pastikan keadilan ataupun keseimbangan sosial pada ketika itu. Orang kafir juga berpartisipasi dalam negara tu, dan orang lain tak boleh nak perlekeh orang kafir pada ketika itu, kerana dia juga menyumbang untuk negara. Jadi bukan sekadar material semata-mata, tetapi tak nak orang kafir itu dianggap sebagai orang yang asing. Jadi banyak hikmah kenapa jizyah ini dilaksanakan pada ketika itu. Jadi
Itu berkaitan dengan jizyah. Jadi mungkin kelas sesi yang akan datang kita akan bersambung berkaitan dengan kharaj, dan kemudian kita akan masuk berkaitan dengan zakat, fiqh zakat dan seterusnya. Jadi setakat itu saja dahulu daripada saya. Sekiranya ada soalan, saya buka kepada soalan. Sekiranya ada soalan daripada jemaah. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Saya mohon maaf sekiranya saya tersilap kata. Saya terbuka kepada sebarang teguran daripada semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.